Bismillah, walhamdulillah, assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bertemu lagi kita dalam pendidikan Islam, pelajaran 16 yang bertajuk Tayamum dengan debu suci. Okay, kita lihat. Tayamum dari segi bahasa. Apa dia? Melakukan sesuatu dengan tujuan. Dari segi istilah, menyapu debu tanah yang suci ke muka dan dua tangan dengan cara tertentu berserta niat bagi menggantikan wuduk atau mandi wajib. Itulah maksud tayamum. Tayamum ni sebagai untuk apa? Tujuan dia untuk apa? Untuk menggantikan wuduk ataupun mandi wajib dengan bertayamum. Sebab apa? Sebab tiada air. Maka kita kena bertayamum. Bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah ayat 6? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum minal ghaiti aw lamastumun nisaa فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. Maksudnya, dan jika kamu sakit, yakni tidak boleh kena air atau dalam perjalanan. Okey, pertama sakit, yang kedua dalam perjalanan, yang ketiga salah seorang daripada kamu datang dari tempat buang air. Okey, buang kencing, buang air besar, atau kamu menyentuh perempuan sedang kamu tidak mendapatkan air untuk berwuduk atau wajib. Hendaklah kamu ni bertayamum dengan tanah, yakni debu yang bersih. Sapulah muka kamu dan kedua-dua belah tangan kamu dengan tanah, yakni debu tanah yang bersih. Ini Allah Subhanahu wa taala berfirman. Bila tak ada air, kena bertayamum. Bagi siapa? Bagi orang yang sakit yang tak boleh kena air. Bagi siapa? Bagi orang yang dalam perjalanan. Bagi siapa? Bagi salah seorang daripada kamu datang daripada tempat buang air. Maknanya dia dah wuduk dia dah tak ada. Tapi bila tak ada air, maka dia kena bertayamum untuk mendapatkan wuduk tersebut. Ataupun kamu telah menyentuh perempuan yang mana wuduk kamu sudah terbatal. Dan pada masa yang sama, air tiada, maka kena bertayamum. Sedang kamu tidak mendapatkan air untuk berwuduk dan mandi wajib, maka apa yang perlu kamu buat iaitu bertayamum dengan debu tanah yang bersih, yakni kita sapu kat muka dan kedua-dua belah tangan kamu dengan debu tanah yang bersih tersebut. Boleh faham? Baik. Sebab diharuskan tayamum. Apakah sebab dia? Sebab sejuk yang boleh memudaratkan kesihatan. Tak boleh nak kena air. Kena air sejuk, ketak. Jadi diharuskan bagi seseorang itu bertayamum dengan debu tanah yang suci. Ataupun air berada di tempat yang terlalu jauh. Kawasan awak ni tiada air. Air berada tu jauh sekali. Nak pergi dalam masa 2, 3, 4 hari pun dapat air. Maka diharuskan dia untuk bertayamum. Atau di kawasan kamu tu tiada air. Kalau ada pun kerana untuk apa? Untuk makan dan minum sahaja. Maka diharuskan bagi dia ni untuk bertayamum. Tidak dapat menggunakan air kerana penyakit atau sakit seperti melecur dan lain-lain. Yang mana tempat anggota wuduk tu sakit.
melecur, tak boleh kena air, maka diharuskan bagi dia untuk bertayamum. Rukun tayamum ni apa? Yang pertama ni niat, ingat betul-betul. Rukun tayamum yang pertama ni niat. Niat ni dekat mana? Dekat hati. Yang kedua, selepas niat tu kita buat apa? Kita menyapu debu tanah sekali ke muka. Ambil debu tanah, sapu dekat muka. Ada cara dia. Okay. Menyapu debu ke tangan hingga ke siku. Dan yang keempat tertib, ikut turutan, iaitu niat, menyapu debu tanah ke muka, menyapu debu ke tangan hingga ke siku. Syarat tayamum, iaitu telah masuk waktu solat. Maka syarat dia kena ambil tayamum apabila tiada air. Cari air selepas masuk waktu solat. Kita dah cari tetapi tak ada air. Bila tiada air, maka diharuskan kita ni bertayamum. Menghilangkan najis sebelum bertayamum. Macam mana nak menghilangkan najis ni? Air tak ada. Kena buat apa? Kenalah beristinja. Dengan apa? Dengan batu, benda-benda kesat. Apabila tiada air, kena bertayamum. Sebelum bertayamum, menghilangkan najis sebelum bertayamum. Okay. Dan syarat yang keempat, guna debu tanah yang suci. Ini tidak bercampur dengan bahan lain. Tentukan arah kiblat sebelum bertayamum. Maknanya kita kena menghadap ke arah kiblat. Sunat tayamum. Mana kita kena baca basmalah, iaitu Bismillahirrahmanirrahim disunatkan. Meregangkan jari ketika menepuk debu tanah. Okay, jari tu buka. Maksud meregangkan ni buka jari tu. Biar terbuka. Menipiskan debu tanah kedua-dua tapak tangan. Okay, angkat tangan tu menipiskan. Biar berlaga di antara tangan kanan dan kiri. Mendahulukan sebelah atas muka. Melebihkan sedikit sapuan dari sempadan muka. Itu sunat tayamum. Melebihkan sedikit sapuan hingga pertengahan lengan. Mendahulukan tangan sebelah kanan. Berturut-turut antara sapuan muka dengan tangan. Lepas tu berdoa. Cara bertayamum, baca basmalah. Lepas tu niat dalam hati. Meregangkan jari tangan ketika menepuk debu. Menipiskan debu dengan melaga-lagakan kedua belah tangan. Menyapu debu tanah ke muka. Lepas tu, meregangkan jari tangan ketika menepuk debu. Menipiskan debu dengan melaga-lagakan kedua belah tangan. Menyapu debu tangan ke tangan. Berturut-turut antara sapuan muka dengan tangan. Lepas tu tertik. Lepas tertik, turutan tadi maka berdoa dengan doa tayamum ataupun wuduk. Okay. Yang warna ni, sunat tayamum. Yang warna putih ni, rukun tayamum. Perkara yang membatalkan tayamum. Apa? Ada air sebelum solat dimulai. Kita dah tayamum. Tiba-tiba nak solat tu, keluar air. Okay, maka batallah tayamum tersebut. Tak boleh nak bertayamum. Semua perkara yang membatalkan wuduk boleh menggunakan air semula selepas sembuh dari penyakit. Hikmah disyariatkan tayamum menunjukkan kasih sayang Allah SWT kerana memberi keringanan melakukan ibadah dalam apa-apa jua keadaan. Menjaga kesucian dan kemuliaan agama kerana melaksanakan solat dalam apa jua keadaan. Memelihara kesihatan badan daripada kemudaratan kerana antara tujuan tayamum termasuklah untuk mengelakkan penyakit daripada semakin merebak atau lambat sembuh. Menghindari sebarang bentuk kemudaratan pada anggota badan kerana menggunakan air ketika cuaca yang terlalu sejuk. Ini adalah hikmah tayamum. Ikhlas. Sekian, terima kasih. Jumpa lagi. Jangan lupa subscribe.